وقرابتنا أجمعين، خصوصا إلى حاجاته، خصوصا إلى سيدنا الشيخ حج محمد وأصولهم وفروعهم الآخذين عنه شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المستغفرين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من الموحدين وجعلنا من المهتدين وجعلنا من المخلصين له الدين وجعلنا من المهتدين وجعلنا من العارفين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Mana kita berhenti dulu? Baca tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, maka kerana inilah kata Ibn Subki pada kitab Jam'ul Jawami', maka kerana inilah kata Ibn Subki, iaitu seorang imam mujtahid dalam mazhab kita Syafi'i, namanya Imam As-Subki ataupun Imam Taqiyuddin As-Subki. Imam Taqiyuddin As-Subki. Apa kata dia? Ma'rifatul hali mimma yanfa'u ilmuhu wa la yadurru jahluhu. Wa qala al-musannifu fi syarhil wusta al-jahlu biha la yadurru fil aqaidi
ay li'annaha la thubuta la thubuta laha fi nafsiha wala bi'tibari ghairiha li'annaha ibaratun an qiyamin sifatil ma'ani bidzati wa laysat amruha bukan amruha atau wa laysat amran zaidan ala dhalika baca dah minggu lepas saya baca. Baik, artinya mengetahui akan hal maknawiyah, mengetahui akan hal maknawiyah, yakni mengenali akan sifat maknawiyah itu adalah sifat hal. Mengetahui akan hal maknawiyah, yakni mengenali akan sifat maknawiyah itu adalah sifat hal, setengah daripada barang yang memberi manfaat pengetahuan akan dia, yakni menambahkan lagi pengetahuan kita kepada mengenal Allah. Dan tiada memberi mudarat jahilnya, yakni tetapi tidaklah berdosa kalau tidak mengetahuinya. Tidak memberi mudarat jahilnya, yakni tidaklah berdosa jika tidak mengenalinya. Dia tahu sampai sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah tak erti, tak apa dah, tak berdosa dah, sah dah. Dia lulus dah fardu ain tauhid dia. Jadi sifat maknawiyah ni dinamakan sifat hal. Sifat maknawiyah ni dinamakan sifat hal. Apa maksudnya? Iaitu sifat yang menyatakan hal keadaan sifat ma'ani yang ada di zat Allah itu adanya tidak bercerai tanggal dari zatnya, adanya selama-lamanya, tidak berubah-ubah dan tidak musnah. Itu maksud kata sifat hal. Jadi makhluk ni tak ada sifat maknawiyah, sebab dia sentiasa berubah-ubah. Dia ada mula, dia sentiasa berubah dan melalui kemusnahan. Sifat maknawiyah ni tidak ada mula bagi adanya, adanya tak berubah-ubah, dan adanya tak bercerai tanggal dari zat Allah, tak musnah-musnah. Ya, itu maksud kata sifat maknawiyah dinamakan sifat hal. Kalau sifat salbiah tu dinamakan juga sifat adamiyah. Sifat adamiyah, ain dal mim ya ta marbuta, adamiyatun. Maksudnya sifat yang menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala tidak sekali-kali bersifat dengan sifat kekurangan. Allah Ta'ala tidak sekali-kali bersifat dengan sifat kekurangan,
Maka sifat kekurangan tu tidak sekali-kali ada pada diri Allah. Maka tu dinamakan sifat adamiyah, iaitu sifat yang menyatakan ketiadaan. Ya, ketiadaan sifat kekurangan bagi zat Allah. Kalau sifat ma'ani dinamakan pula sifat wujudiyah. Ya, sifat ma'ani dinamakan sifat wujudiyah, iaitu sifat yang ada dan tetap di zat Allah. Maqama bi nafsi. Ya, sifat yang ada dan tetap di zat Allah. Jadi apa bezanya pada istilah usuluddin antara ma'ani dan ma'nawiyah? Bezanya tu gini. Sifat ma'ani menyatakan Allah ada sifat-sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Sifat ma'nawiyah pula, sifat ma'nawiyah ni nak menyatakan sifat ma'ani yang ada di zat Allah itu adanya tidak berubah-ubah dan tidak bercerai tanggal dari zat Allah, ada selama-lamanya. Ya, ada selama-lamanya, adanya tak bercerai tanggal dari zat Allah, tak berubah-ubah, tak musnah. Itulah kehendak kenyataan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Kalau sifat nafsiyah, sifat nafsiyah ada berapa? Siapa tahu sifat nafsiyah ada berapa? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siji loro telu papat pintu. Pintu tingkap. Fadil Nur tak tahu. Nah. Saya tak tahu. Kenapa tak tanya orang lama? Tanyalah orang lama. Kan buku kosong diberi. Suruh salin kat orang lama. Suruh salin kat orang lama. Haris tahu? Haris tak tahu? Tanya orang lama. Minta buku orang lama, pinjam, duduk saja-saja, tulis. Malam-malam tu lepas makan ada sejam lebih sebelum tidur tu kan, salin salin minta buku orang lama. Petang-petang lepas makan sampai asar kan free kan, minta buku orang lama, salin. Ni yang orang lama dulu 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa tak minta orang lama punya buku salin? Buat apa? Ustaz Fadil Nur kenapa tak minta buku Nun? Kan ramai ke kawan lama tak ada kawan. Siapa duduk sini tak ada kawan? Angkat tangan. Tak ada, saya nak pinjam tak ada kawan lah Ustaz. Semua orang tak mau kawan dengan saya. Tak siapa? Pasal saya ni King Kong. Ada. Siapa sini tak ada kawan? Siapa sini ada kawan? Ada pun kawan. Pinjam. Malam ni salih. Minta tunjuk kat dia mana sifat 20 yang hampa mengaji dulu. Ni yang cerita sifat ma'nawiyah tu apa? Itulah guna buku tu.
Buku hijau yang tulis Pondok Syatariah tu, bukan suruh lukis gambar Doraemon. Ni ada yang tulis Popeye the Sailor Man. Tak kerja. Saya tak cek lagi. Cek mesti jumpa. Kalau nak cek, tak kena cek saya darah tinggi naik. Ni belum ada lagi darah tinggi. Silap-silap jadi jantung mati tu. Tu tak mau cek. Baik, sifat nafsiah ada berapa? Apa dia? Jadi sifat wujud ni dinamakan sifat hal. Kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kata Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, ia adalah amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Apa dia amrun i'tibari? Amrun i'tibari ni dia macam hal juga. Cuma bila dia katakan hal, dia khusus. Kalau kata amrun i'tibari, dia itu umum, lafaz yang umum. Kalau kata hal, itu lafaz yang khusus. Maksudnya hampir sama. Jadi contohnya amrun i'tibari macam mana? Amrun i'tibari ni ialah benda yang ada tapi tak dapat dilihat, cuma boleh faham dengan akal. Tu kata amrun i'tibari. Amrun kerjaan, i'tibari yang boleh dipaham dengan akal. Kerjaan yang boleh dipaham dengan akal, tapi nak tengok dirinya tak ada. Tu kata amrun i'tibari. Faham? Saya bagi contoh dulu apa dia. Siapa ingat? Angkat tangan siapa ingat. Nak tengok porangnya. Apa dia? Contoh. Cawan. Cawan tu amrun i'tibari. Jadi cawan tu amrun i'tibari. Aduh, sudah. Kau balik kampung ajar lagu tu. Ngaji mana orang kampung tanya? Ustaz Anwar Helmi. Habis kena tarik Dato' dia. Amrun i'tibari cawan. Bin tersebut kapak. Cangku ia kena kepala kawan. Bin tak mati. Tidak tadi nak masuk festival. Lusa masuk kuburan. Tulat, habislah ustaz ni masuk jil. Sampai tahu amrun i'tibari. Lama dah saya cerita. Tak ada. Banyak kali cerita. Pekerjaan yang dapat dipaham dengan akal. Maknanya benda itu ada tapi tak dapat dilihat dengan mata, cuma boleh faham sahaja. Itu nama amrun i'tibari. Contohnya macam mana? Siapa tahu angkat tangan? Tu dia banyak kali saya cerita dah. Tak tahu punya. Contohnya kita kata putus. Putus. Tali itu putus. Nampak tak putus? Siapa kata nampak putus, angkat tangan. Ni kita kata tali. Ni tali lah, kita kata ni tali. Tali ni asalnya satu,
kemudian putus. Bila putus jadi apa? Jadi berapa? Nampak tak putus tu? Yang kamu nampak tali, putusnya tak nampak, betul tak? Habis putus tu mana? Putus tu di mana? Putus itu di mana kok? Putus itu di sini. Ning. Boleh dipaham aja, tapi enggak bisa dilihat dong. Ngerti? Aku nak speaking and don. Boleh faham? Cawan itu pecah. Yang kamu nampak tu kaca, pecah nampak tak? Pecah nampak tak? Kamu pernah tengok tak cawan pecah? Kan tengok cawan pecah? Tak pernah tengok? Nampak tak pecah? Yang nampak apa dia? Nampak kaca, pecah nampak. Habis tu pecah tu duduk mana? Pecah duduk di mana? Di sini dong. Dipaham aja, tapi enggak bisa dilihat dong. Ngerti? Ngerti kamu? Hah? Tak ngerti? Nah, itu namanya amrun iktibari. Contohnya apa dia? Putus, pecah. Boleh itu contoh dia. Maksudnya benda tu benda yang dapat dipaham dengan akal, tapi tak dapat dilihat dengan mata. Maka dikatakan dalam kitab-kitab tauhid, benda yang menengahi antara ada dan tiada. Benda yang menengahi antara ada dan tiada. Nak kata ada tak dapat dilihat, nak kata ada boleh dipaham. Itu nama dia menengahi antara ada dan tiada. Boleh faham ke? Boleh faham anggur. Esok tanya tak tahu pula. 14 kali cerita. Saling kat buku tu ingat habis setengah buku dah bang. Apa pula hal? Hal pun begitu juga. Benda yang boleh dipaham dengan akal, tapi tak dapat dilihat dengan mata. Benda yang ada, tapi tak dapat dilihat dengan mata. Perkara itu menengahi antara ada dan tiada. Sama. Cumanya hal itu dia umum. Dia khas. Amrun i'tibar itu dia umum. Macam mana kata khas? Hal. Contohnya ya, keadaan Allah Ta'ala yang sentiasa bersifat kudrat. Itu dinamakan hal. Ya, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu apa? Kaunuhu mudrikan, kaunuhu takwinan. Ada 9 semua, bukan? Saya dah sebutkan dulu kan. Siapa tak ingat angkat tangan? Siapa tak ingat 9 tu? Angkat tangan. Boleh semuanya? Oh, hebat. Bagus, tak ingat tu bagus. Tengah malam lagi saya nak tanya. Baik. Itu dia maksud kata amrun i'tibari dan hal. Pasal apa dia bicara panjang sangat benda ni? Pasal nak bagi kenal Tuhan. Jangan sampai kita tak kenal Tuhan. Awwaluddin ma'rifatullah. Jangan sampai kamu menyamakan makhluk dengan Tuhan.
Jangan sampai kamu itu mengatakan Allah tu sama dengan makhluk. Jangan sampai tak reti. Contohnya saya kata, masjid dengan Nabi Muhammad, mana lebih mulia? Masjid dengan Nabi Muhammad, mana lebih mulia? Siapa kata masjid? Angkat tangan. Tak ada. Umar seorang dia kata masjid lebih mulia daripada Nabi. Siapa kata Nabi Muhammad? Umar seorang kata masjid. Jadi Umar dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna masjidan Rasulullah. Eloklah. Begitu ke Muhammad? Umar mengucap. Umar udah. Lain kali kita cerita apa tu. Kita sambung tadi mana tadi? Saya berhenti. Dan kata habis tadi dan kata musannif, iaitu Sanusi. Ini Imam Sanusi, bukan Sanusi menteri besar berdahulu dah. Ini Imam Sanusi, pengarang kitab Syarah Wusta dan juga pengarang matan Ummul Barahin. Wafat tahun berapa? Imam Sanusi ni wafat tahun 895 Hijrah, bersamaan 1490 Masihi. Ulama yang kemudian sikit pada Imam Sa'duddin Taftazani. Mereka ni khilaf pada bab yang sangat terkenal, iaitu Qadim dan Azali. Qadim dan Azali ni sama ke beza? Imam Sanusi kata sama. Sa'duddin Taftazani dia kata tak sama. Pendapat Imam Sanusi itu muktamad. Pendapat Imam Sa'duddin itu dhaif, tapi masyhur. Walaupun dia dhaif tapi masyhur. Baik, Qadim dan Azali saya dah cerita dah dulu, bukan? Apa dia Qadim? Siapa tahu? Apa dia Qadim? Qadim ni perkara yang ada yang tak ada mula, seperti zat Allah dan sifat-sifatnya. Itu Qadim. Perkara yang ada yang tak ada mula bagi adanya, iaitulah zat Allah dan sifat-sifatnya. Kalau kata Azali, Azali ni perkara yang tak ada mula sama sekali. Perkara yang tak ada mula sama sekali. Maka pada pihak itu samalah maknanya. Tapi kata Imam Sa'duddin Taftazani, Azali ni ada beza sikit pada Qadim. Apa dia? Azali itu ialah
segala sifat yang wajib bagi Allah itu, segala sifat kesempurnaan bagi Allah itu adalah qadim lagi azali. Sifat kekurangan bagi Allah itu tidak qadim, hanyalah azali. Sifat kekurangan bagi zat Allah itu tidak qadim, hanyalah azali. Pasal apa? Kalau qadim, benda tu ada. Kalau azali, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Faham? Jadi sifat yang wajib itu ada, maka ada itu qadim lagi azali. Sifat mustahil, benda yang tak ada. Benda tak ada, tak boleh kata qadim. Dia tak ada daripada asal dan tak ada selama-lamanya, maka tu dinamakan azali. Jadi nak cakap lagi ni, sifat yang wajib bagi Allah itu, sifat kesempurnaan bagi Allah itu qadim lagi azali. Tapi sifat mustahil bagi Allah itu, iaitu sifat kekurangan bagi Allah itu azali, iaitu tak ada pada mula dan tak ada selama-lamanya. Faham? Siapa tak faham, sehari malam tanya kawan. Jangan duduk lompat-lompat atas batu tar tu. Tu mula tanya, tak faham ke tak? Boleh faham? Tak faham, tanya orang sebelah. Malam ni muzakarah, bukan duk muzakrah. Itu banyak kali saya cerita orang. Dia faham istilah-istilah dalam ilmu tauhid. Dan kata musannif, iaitu Sanusi, ini Imam Sanusi pada Syarah Wusta, apa kata dia? Jahil dengan dia, yakni tidak mengetahui sifat maknawiyah itu. Jahil dengan dia, ini tidak mengenali sifat maknawiyah itu, yakni dengan hal itu, ini tak mengetahui hal keadaan Allah Ta'ala yang bersifat maknawiyah itu. Tiada memberi mudarat pada ilmu aqaid, yakni tidak memberi mudarat pada ilmu akidah, dengan syarat dia tahulah sifat ma'ni. Sifat ma'ni pun tak tahu, berat, tak sah, tak luluslah pada ain dia. Kerana bahawasanya tiada sabit baginya pada dirinya, tiada sabit baginya, sifat itu tidak ada pada zat Allah. Tiada sabit baginya pada dirinya, yakni sifat maknawiyah itu tidak ada pada diri Allah. Dan tiada dengan iktibar, yakni tidak ada padanya ta'alluq. Dan tiada dengan iktibar ini, dan tiada dengan, dan tiada ta'alluq. Sifat manawiyah tak ada ta'alluq bagi yang lainnya, yakni bagi sesuatu pekerjaan. Kerana bahawasanya ibarat daripada berdiri sifat ma'ani dengan zat. Maknanya apa dia? Maknanya sifat maknawiyah ini hanyalah sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Ya, sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Dobitnya gitu. Ibarat itu dengan makna sifat ma'nawiyah itu adalah sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Sifat ma'ani dia ada ta'alluq.
sifat ma'nawiyah dia tidak ada ta'aluk. Sifat ma'ani macam mana? Contoh kudrat. Ma'nawiyah kaunuhu kaunuhu apa? Kaunuhu apa Syed? Kaunuhu qadiran. Sifat ma'ani ni basar. Sifat ma'nawiyah ni apa? Padeno. Kalau sifat ma'ninya basar, sifat ma'nawiyahnya apa? Kaunuhu ta'ala basiran. Sorok slow sungguh. Esok pakai nikah lah, duduk belakang. Slow sangat sorok. Duduk pakai nikah. Pakai nikah. Bila duduk asrama dalam, cakap lah kuat sikit, menjerit kuat. Baik. Jadi sifat ma'ani itu sifat yang ada ta'aluk, ada iktibar. Tu iktibar tu. Iktibar ni maknanya pengertian ataupun ada ta'aluknya. Iktibar tu maknanya pengertian ataupun ada ta'aluknya. Jadi kita kata kudrat artinya kekuasaan, dan daripada kekuasaan itu ada pekerjaannya, yakni ada ta'aluknya, yakni berkuasa menjadikan sesuatu, yakni berkuasa menjadikan mungkinan. Kalau sifat ma'nawiyah tak ada iktibar, yakni tak ada ta'aluk, tak ada pekerjaan, dia hanyalah menyatakan sifat ma'ani yang ada di zat Allah itu adanya selama-lamanya, tidak berubah dan tak bercerai tanggal dari zat Allah. Nak cerita tu. Itu kata sifat ma'nawiyah itu sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Ma mulazimatun alal ma'ani. Sifat yang melazimi bagi ma'ani. Maknanya sifat itu hanyalah menyatakan adanya sifat ma'ani di zat Allah itu adanya selama-lamanya, tidak bercerai tanggal dari zatnya, tidak berubah-ubah dan tidak musnah. Jadi tak ada sifat makhluk ni yang tak berubah-ubah, tak musnah. Sifat makhluk ni sentiasa berubah-ubah. Cuba tengok bayi. Mula-mula dia lahir kecil, lepas tu esok dia berubah, lusa dia berubah dah, tua dah ni. Allah tak berubah. Allah tidak melalui masa. Allah tak bertempat dan tak melalui masa. Allah tak berubah-ubah. Baik. Kalau orang kata Allah Ta'ala tu tak berubah-ubah daripada dulu sampai sekarang sampai bila-bila, maka istilah dulu, sekarang, bila-bila tu iktibar kalam makhluk yang melalui masa. Hakikatnya pada diri Allah tak ada dulu, tak ada sekarang, tak ada akan datang. Allah Ta'ala tak ada dulu, tak ada sekarang, tak ada akan datang. Boleh faham? Pasal apa? Pasal Allah tidak duduk di dalam masa. Kita makhluk ada dulu, ada sekarang, ada akan datang.
Allah tidak ada dulu, tidak ada sekarang, tidak ada akan datang. Makhluk ada dulu, ada sekarang, ada akan datang. Kita duduk dalam 3 masa. Allah tak duduk dalam masa. Allah yang menjadikan masa, maka makhluk duduk dalam masa. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah lah yang menjadikan sekalian langit dan bumi dan antara keduanya di dalam 6 masa. Ya Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi, Allah jadikan masa. Allah jadikan masa, Allah jadikan langit dan bumi. Dan antara keduanya Allah tak duduk dalam masa. Jadi kalau kita kata dulu Allah buat, sekarang Allah tak buat, contohnya apa dia? Zaman dulu belum Nabi Muhammad, siapa-siapa yang engkar Allah bagi cash. Tengok zaman apa? Kaum Ad, kaum Samud. Tapi zaman Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tidak bagi cash. Bahkan disebut dalam Quran wa ajalum musamma. Mereka itu nanti akan dibalas pada hari yang ditentukan, iaitu pada hari akhirat. Lain buat-buatlah apa pun, tak jadi apa pun. Lagi jahat, lagi panjang umur. Lagi jahat, lagi kaya. Lagi jahat, lagi ramai pengikut. Tak jadi apa, hebat. Wa ajalum musamma. Tak macam dulu. Jadi Allah dulu buat lagu tu, sekarang Allah tak buat lagu tu. Kita kata sekarang, dulu sekarang. Itu nisbah. Nisbah apa? Nisbah kita makhluk yang melalui masa. Kita katalah dulu Allah buat, sekarang Allah tak buat. Tapi hakikat Allah itu tidak melalui masa. Macam kita kata, kalau kamu masuk masjid, ya, kamu jangan ikut kiri masjid, kamu ikut kanan masjid. Masjid itu ada kiri kanan lah. Masjid itu ada kiri kanan ke? Yang ada kiri ni kita. Sebab kita berakal, kita hukumkan ni kiri. Sebab kita ni berakal, kita hukum kita ni kanan. Kalau kita pergi masjid, kita nak hukum kiri masjid, kanan masjid, lagu mana? Kalau orang tu mari daripada sana, maka kanannya di sana, kirinya di sana. Betul tak? Kalau orang tu main daripada sana, kanannya di sini, kirinya di sini. Mana satu kiri masjid? Tak. Maka disebut orang kiri masjid, kanan masjid, nisbah orang. Hakikatnya masjid tu tak ada kiri kanan. Nisbah, ya, pemikiran manusia yang ada akal tadi, yang membahasakan kanan masjid, kiri masjid. Tu macam jalan lah. Kita nak pergi Port Dickson, kiri kita nanti kita jumpa apa dia? Siapa yang kita jumpa? Kiri kita stesen minyak Pasir Panjang. Daripada Sungai Raya kamu pergilah lebih kurang 5 km, ada stesen minyak belah kiri. Kamu beli isi minyak kat situ. Kalau orang mari daripada Port Dickson, dia nak isi minyak kat Pasir Panjang, dia nak kata apa? Kau jalan lebih kurang 20 km, nanti kau jumpa belah kanan kau kan, belah kiri kau stesen minyak Pasir Panjang. Belah kanan kan belah kiri. Kenapa tak kata belah kiri?
Itu maksudnya apa? Benda jamadat ni tak ada kiri kanan. Kita sendiri yang membahasakan kirinya kanan kita. Nisbah kita yang ada kiri kanan dengan asbab akal. Benda jamadat dia bukan ada kiri kanan. Termasuklah binatang pun, ya. Itu kata kata hukama, kata ahli falsafah. Begitulah dia. Baik, habis di situ. Boleh ke faham tadi? Tak faham tanya. Dan tiada pekerjaan yang lebih atas yang demikian itu. Maknanya sifat ma'nawiyah tu tak ada ta'alluq. Tidak ada ta'alluq. Baik. Apa dia iktibar, apa dia ta'alluq. Saya nak terperincinya begini. Contohnya kudrat. Kudrat artinya kekuasaan. Iktibarnya apa dia? Berkuasa menjadikan sesuatu. Ta'alluqnya apa dia? Berkuasa menjadikan mumkinat. Menjadikan mumkinat. Gitu. Kudrat artinya kekuasaan. Iktibarnya apa dia? Iktibarnya berkuasa menjadikan sesuatu. Ta'alluqnya menjadikan mumkinat. Faham itu mudahnya. Kalau nak bicara lebih panjang lagi, ada lagi pula nama ta'alluqnya. Nama ta'alluqnya ta'alluq taksir, ta'alluq yang memberi bekas. Bahagian ta'alluqnya ada 3. Apa dia? Suluhi qadim, kemudian qabdah, kemudian tanjizi hadi. Tempat ta'alluq, tempat ta'alluq tu lah sekalian mumkinat tadi. Tu nak bicara panjang. Baik, cuba semak balik. Dulu saya dah terangkan dulu kan. Itu kudrat. Dah tulis lah. Jadi sifat ma'aninya kudrat contoh. Iktibarnya apa iktibar? Pengertiannya. Pengertian kudrat itu ialah berkuasa menjadikan sesuatu. Menuntut sifat kepada pekerjaan yang lebih, kata tu. Tiada pekerjaan yang lebih. Apa pekerjaan lebihnya? Iaitu apa pekerjaan sifat itu yang dinamakan ta'alluq sifat itu, iaitu menjadikan mumkinan ataupun meniadakannya. Baik, boleh buka kitab Aqidatul Mu'minin bab kudrat. Di sana saya terangkan panjang lebar. Boleh buka dalam kitab tu. Apa yang saya cakap ni ada saya tulis dalam kitab Aqidatul Mu'minin. Buka bab kudrat, bicara ta'alluq sifat kudrat. Ni ada kitab yang buka-buka. Tu buka pintu tandas sampai terkopak. Baik habis. Maka adalah padanya dikata keadaan Allah Ta'ala qadiran itu ibarat daripada berdiri kudrat dengan zat Allah. Panjang panjang lagi nak cerita ni. Baik, kita berhenti sekat tu. Baik, faham yang tu dulu. Minggu depan kita sambung pula. Maka adalah padanya dikatakan, maka adalah padanya dikata keadaan Allah Ta'ala. Maka
adalah padanya pada sifat maknawiyah itu. Maka adalah padanya pada sifat maknawiyah itu dikata keadaan Allah Ta'ala qadiran itu ibarat daripada berdiri. Ini satu pengertian, ibarat satu pengertian daripada berdiri kudrat dengan zat Allah Ta'ala. Yani satu pengertian adanya sifat kudrat itu pada diri Allah Ta'ala, gitu. Dan tiada ada sifat yang lain lagi, ya, mana selain daripada sifat maknawiyah ni tak ada dah yang lain. Kalau kata ma'ni ada lagi maknawiyah, kalau kata maknawiyah tak ada dah yang lain, gitu. Kalau kata ma'ni ada lagi maknawiyah, kalau kata maknawiyah tak ada dah yang lain. Itu maksudnya. Dan atas kaul yang mensabitkan hal, yakni atas pendapat ulama yang mengatakan adanya sifat hal pada Allah itu, iaitu kaul yang muktamad. Yakni pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang mengatakan adanya sifat hal itu, sifat maknawiyah itu adalah kaul muktamad, kaul yang dapat dipegang dengan kukuh. Muktamad ni kaul yang yang dipegang dengan kukuh. Berkata ia pendapat yang mengatakan ada sifat hal ini, iaitu sifat maknawiyah itu. Qadiran itu, ini kaunuhu qadiran itu. Qadiran itu, yakni kaunuhu qadiran itu bukannya ibarat daripada berdiri kudrat dengan zat. Bukan satu pengertian adanya sifat kudrat di zat. Kalau adanya sifat kudrat di zat tu ma'ani. Jadi kalau kaunuhu qadiran dua pada. Dan sungguhnya ni tetapinya. Dan sungguhnya ni tetapinya. Sifat, yang sifat kaunuhu qadiran itu. Yang lain yang sabit pada zihin, yakni yang lain daripada sifat ma'ani yang hanya dapat dipaham dengan akal. Yang lain, ini yang lain daripada sifat ma'ani yang sabit pada akal, yakni yang hanya dapat dipaham dengan akal. Tiada ada maujud pada kharij, yang ini tak dapat dilihat dengan mata. Ain dirinya tiada, gitu. Tiada maujud pada kharij, yang ini tiada ain dirinya, mana tak dapat dilihat dengan mata. Titik situ. Dan tiada pula makdum pada zihin, yang ini tidaklah pula dapat ditolak pada akal. Dan tiada makdum pada zihin, ini tidak dapat pula ditolak pada akal. Yang lebih ia daripada berdiri ma'ani dengan zat. Titik. Yang lebih ia daripada berdiri ma'ani, mana kata sifat maknawiyah ini adalah bicara yang lebih daripada ma'ani. Di mana sifat ma'ani itu bicara zat yang bersifat kudrat, begitu. Dengan zat dan kudrat, yang di mana sifat ma'ani itu hanya bicara sifat kudrat itu sifat yang ada pada zat Allah. Titik. Dan keadaannya qadiran itu dua sifat antara keduanya talazum. Dan keadaan qadiran itu
Ni ada pun keadaan sifat kaunuhu qadiran itu dua sifat antara keduanya talazum. Talazumnya apa dia? Lazim melazimi. Maksudnya apa dia? Adanya sifat ma'nawiyah kerana ada ma'ni. Itu maksud kata talazum. Lazim melazimi, maknanya adanya sifat ma'nawiyah kerana adanya sifat ma'ni. Titik situ. Ni kena muzakarah panjang betul ni, payah sikit ni. Ya, muzakarah betul-betul tak faham tanya balik. Saya cerita tu secara ringkas dia. Apa makna talazum? Apa makna talazum tu, tulis talazum tu? Lazim melazimi. Maknanya apa? Adanya sifat ma'nawiyah kerana ada sifat ma'ani. Tu kata ada talazum, lazim melazimi. Titik dah? Faham dah? Titik dah? Faham dah? Titik dah? Titik kan belum? Tulis sikit di bawah dia. Tu gunanya buku. Nak ngaji tauhid kena ada buku kosong. Kalau kat bawa buku ni yang kau tak faham kedaru ke. Dia tengok je lah. Tulis dia. Adapun makna talazum itu hanyalah pada akal, bukan pada hakikat. Adapun pengertian talazum itu hanyalah pada akal, bukan pada hakikat. Apa maksud pada akal? Iaitu pada pihak memudahkan faham. Apa maksud pada akal? Iaitu pada pihak memudahkan faham. Tidur. Jangan boleh tidur. Apa maksud bukan pada hakikat? Apa maksud bukan pada hakikat? Iaitu bukan pada hakikat mesti ada ma'ani, kemudian baru ada maknawiyah. Bukanlah pada hakikat mesti ada ma'ani, kemudian baru ada maknawiyah. Titik. Barang siapa beriktikad ada maknawiyah didahului oleh adanya ma'ani, maka kufur. Boleh? Kufur tu kufur. Kufur tu kufur. Siapa tak tahu kufur angkat tangan? Seorang ya. Kufur tu kapiak. Kapiak tu. Tak tahu juga. Kafir. Oh tahu kafir tu. Oh kapiak tak tahu. Dia tak nak pergi Kedah mana dah. Dia duduk kat pantai dalam. Dia tak keluar-keluar. Pantai luar tak masuk. Duduk dalam ya. Kan? Tak apa. Dia baru 2 hari duduk sini. Tak apa, dia tak tahu pun tak apa. Saya tak rasa apa pasal dia baru 2 hari. Ni 2 tahun kat sini ni. 2 tahun duduk sini. Sifat maknawiyah hum dia tahu. Jenah 68 akalul iman tu tergantung dah 2 tahun tu tengok. Tak apa-apa. Oh jenah lah. Itu maksud talazum dah. Dah tulis lah. Siapa belum tulis?
Sebab belum tulis. Kau dengar? Dan dia tulis tak tulis apa hang tulis? Aku cinta padamu. Tak tahu lah ni. Tanyalah orang sebelah. Tanya orang sebelah lagi lepas sembahyang Isyak ni, lepas makan jangan duk lompat-lompat tau. Tanya dia, salin belik kat dia. Bila nak reti? Ngapai dah apa pun dah. Tahu lah. Orang muzakarah nak tidur. Tahu lah. Kesian sungguh. Kita ni kalau malas tak reti nak berubah, boleh jadi rajin, susah nak cakap. Susah nak cakap. Ada pepatah Arab dia kata, ijhad wala taksal wala taqura fila wa nadamatun uqba liman yatakasalu. Sungguh-sungguh olehmu jangan kamu malas. Kelak dia di suatu masa nanti kamu akan menyesal. Jangan malas nanti kamu menyesal. Dia nak cerita tua esok ni dah. Duk tergantung kaki, tak boleh nak pergi ke mana. Apa boleh menyesal ni kalau mati nak berbuat apa. Saya pernah duduk di daerah satu orang sakit. Dia tak ada dah. Ni dia. Jadi bini dia panggil saya. Dia kata laki dia panggil ustaz, tolong ziarah dia di hospital. Jadi saya pun pergilah. Sampai di sana, dia kata, saya tak, bukanlah harap saya ni akan sembuh pasal sakit saya ni. Doktor kata memang susah nak sembuh. Saya ni ustaz, dengan kata apa nama ni, jangan kata saya ni faham apa itu tauhid. Ni bila bini saya buka handphone tunjuk wajib ngaji tauhid, saya rasa nak menangis. Pasal saya ni ustaz mayang bunda. Ni sejak saya tidur terlentang ni dah sebulan lebih. Baru saya terasa menyesal. Mengapa dulu sihat tak belajar semayang. Biar doktor kata kamu tak ada harapan lah, kamu ni tunggu time ya. Tapi doktor tak khabar ke dia, khabar kat bini dia. Saya apa, ada perawat ni dia tak boleh cerita kat pesakit. Cerita dekat waris pesakit, cerita kat bini dia. Dia nak semayang macam mana, dia tahu. Dia kata ni, saya tak, kalau sembuh saya nak pergi belajar. Dah terlentang lagu tu. Doktor kata tak ada harapan, baru rasa menyesal nak pergi belajar. Nak jadi lagu tu keadaan ni. Betul? Main dia, saya tak boleh nak kata apa lah kat hang. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Dan juga yang seangkatan dengan entah lah. Ada lagi 2-3 orang lagu tu ya. Saya pun tak hati nak kata apa. Nak pukul lagi ayah marah lah. Ayah kata tu askar, dia bawa machine gun tembak saya, hancur lebu. Jadi saya pun tak mahu kata apa, kok suka lah. Suruh dia suruh ngapai tak nak, ngapai suruh belajar tak nak belajar. Ya, nak kata apa lagi, tolonglah ambil perhatian. Dulu saya mengaji, tok guru saya tak sebut pun nama. Dia direct ya. Apa faham, tak faham sudah up to you. Ni saya masih lagi duk jaga duk sebut nama. Padahal saya tak nak bagi hampa ketinggalan. Tapi kalau hampa sendiri nak meninggalkan, ya silakanlah. Saja nak duduk pondok pasal mak ayah tu duduk. Duduk piar kata dia. Jaga. Baik, kita sambung. Maka qadirun, yani kaunuhu qadiran itu.
Kalau qadirun tu bukan sifat, qadirun saja itu nama Allah, maksudnya yang maha berkuasa. Kalau sifat kaunuhu qadiran. Jadi kalau dia tulis maka qadirun, yakni maka kaunuhu qadiran itu. Pasal apa dia tulis qadiran? Dia tak tulis kaunuhu qadiran. Itu atas dasar tasamuh. Tasamuh ni apa dia? Pendekatan. Nak bagi ringkas sikit. Nak bagi ringkas sikit, dia kata lagu tu lah tasamuh. Nanti kita akan jumpa kalimah-kalimah dalam ilmu tauhid mengenai tasamuh ni. Banyak antaranya Allah jadikan alam dengan kudratnya. Tu kalam tasamuh, kena faham tu. Bukan Allah Ta'ala jadikan alam dengan kudratnya. Siapa beriktikad Allah jadikan alam dengan kudratnya, kufur. Waliyazubillah. Itu hanyalah perkataan tasamuh, nak bagi pendek cakap dia. Hakikatnya Allah jadikan alam tu dengan apa? Dengan zatnya yang bersifat kudrat, bukan dengan kudratnya. Ya, jaga mulut. Maka qadirun, ini kaunuhu qadiran itu melazimkan, yakni mewajibkan. Melazimkan ini mewajibkan. Jadi sudah tentu. Melazimkan ini mewajibkan, ini sudah tentu. Berdiri kudrat pada zat. Ini adanya sifat kudrat pada zat. Titik. Maka dinamakan zat itu qadirun. Maknanya maka dinamakan zat itu bersifat dengan kaunuhu qadiran. Jadi kita nak cakap mudahnya macam mana? Cakap mudahnya gini. Apabila Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ma'ani, maka sudah tentu Allah itu bersifat dengan ma'nawiyah. Seperti kita kata, apabila Allah Ta'ala itu bersifat dengan kudrat, maka sudah tentu Allah Ta'ala itu bersifat dengan ma'nawiyah. Apa dia ma'nawiyah? Kanuhu qadiran. Apabila Allah Ta'ala itu bersifat dengan kudrat, maka sudah tentulah Allah Ta'ala itu bersifat pula dengan keadaannya yang sentiasa bersifat dengan sifat kudrat itu selama-lamanya, tidak berubah-ubah dan tidak bercerai tanggal dari zatnya. Itulah kena cakap panjangnya. Jadi saya sebut lagi sekali, sifat ma'ani itu seperti kudrat hanya nak menyatakan Allah ada sifat kesempurnaan. Sifat ma'nawiyah itu pula nak menyatakan sifat kesempurnaan yang ada pada diri Allah itu ada selama-lamanya, tidak berubah-ubah, tidak bercerai tanggal dari zatnya. Gitu. Tak macam makhluk. Makhluk dia ada sifat ma'ani, tak ada ma'nawiyah. Sebab makhluk sentiasa berubah-ubah. Allah ada ma'ani dan ada makna wiyah. Boleh ke faham? Belum. Saya cerita banyak kali ni kan, cuma sampai lagi di sini. Jadi Melani Muzakarah sungguh-sungguh tentu ada persoalan. Besok pagi tanya. Besok pagi tanya. Orang perempuan pun besok pagilah tanya. Melani Muzakarah sungguh-sungguh biar faham apa saya cakap ni. Susah sikit ni, tapi banyak kali dah cerita. Tak faham tanya. Tapi orang yang baca 68 Aqaidul Iman tu, mudah je nak faham apa yang saya sebut ini. Apatah lagi orang yang sudah khatam kitab Aqidatul Mukminin, tak payah nak cerita panjang, dia faham lama dah. Baik, siapa yang ada kitab cuma tak dekat rak tu saja, tak buka-buka, tu nasib engkau lah. Baik ya, habis dekat tu. Kemudian katanya, maka barang siapa menafikan sifat ma'nawiyah atas suatu daripadanya, kafir. Jadi kafir. Baik, insyaAllah kita sambung. Dia nak tanya, saya nak bertanya,
Boleh tak orang awam mengambil jalan warak tentang sesuatu hukum, sesuatu perkara yang hendak dilakukan, hendak diamalkan? Baik, orang nak jadi warak, dia kenalah menjalani hukum warak ke atas dirinya masa dia tu jadi orang awam. Kenapa tak boleh pula? Mesti upgrade iman dia dengan menjalani hukum warak. Faham tak? Bukanlah hukum warak ni hanya untuk wali-wali, orang-orang tak boleh. Orang masa jadi awam itulah dia menjalani hukum warak untuk naik imannya daripada iman awam kepada iman khawas. Nak naikkan iman dari awam ke khawas, dia kena mengamalkan hukum warak. Maka soalan ni apa dia? Memang dia kenalah menjalani hukum warak untuk naik ke imannya daripada awam kepada khawas. Faham? Dia tak boleh kita kata, oh ni untuk orang warak, kita tak payah, kita tak warak. Bukan lagu tu. Cumanya gini, hukum syarak ni, hukum Allah ni ada dua. Satu hukum syarak, satu hukum warak. Hukum syarak tu hukum yang memadai bagi orang awam agar tak jatuh ke lembah dosa. Hukum syarak itu hukum memadai bagi orang awam agar tak jatuh ke lembah dosa. Hukum warak ni apa dia? Hukum warak ni ialah hukum yang perlu dijalani oleh orang awam agar imannya meningkat dari awam menjadi orang khawas. Khawas ni apa dia? Orang pilihan Tuhan. Boleh faham? Boleh faham tak apa? Tadi ada satu soalan orang tanya saya dalam handphone. Dia kata nak tanya satu soalan, nanti tak jawab dalam FB. Soalan dia panjang. Jadi soalan dia kata mutaakhir ini, lebih kurang lagu ni lah bahasa dia. Ramai orang mengadakan majlis Maulidur Rasul, mereka memainkan muzik seperti gendang, kompang di dalam masjid dan di dalam surau. Kemudian dia titik, saya pernah mendengar seorang ustaz yang juga tuan guru bergelar doktor mengatakan bermain muzik seperti gendang, walaupun dibacanya kalimah-kalimah selawat ke atas Nabi dalam masjid adalah haram, bahkan bid'ah, minta dihuraikan. Sebenarnya ramai orang cakap lagu tu. Kenapa dia tak tanya apa hukum selalu Pak Imam dia baca Ilahana ya Rabbana subhanallah 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 subhanallah. Tak ada alif lam lam ya, alif lam tak ada alif lam lam. Tu tak ada pula orang nak tanya haram ke halal. Kemudian alhamdulillah 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 alhamdulillah. Tak ada. Tak ada pula orang nak tanya. Tak tanyalah halal ke haram. Kenapa? Yang tu jelas haram. Tak ada khilaf lagi. Tak ada khilaf, ulama mengatakan itu haram, itulah zikru syaitan. Kemudian Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada.
Dengar teruk kan? Tak. Betul tak? Tak haram lah. Kenapa tak mau tanya mufti kata tu haram ke halal? Tiba-tiba orang berselawat ke atas Nabi pakai gendang dalam masjid, dia kata haram. Bid'ah dan sebagainya. Baik. Dengar sini molek. Saya nak jawab dah ni. Dah orang tanya tadi. Dia suruh jawab dalam FB. Baik, tu jawapan saya yang pertama. Bantai dulu. Bukan bantai, nak habang dulu. Yang tu sepatutnya haram, tiada khilaf. Yang tu sepatutnya dipersoalkan dulu. Adapun main gendang, main dufun, main kompang, alat muzik dalam masjid kerana menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada khilaf ulama. Ulama yang pertama yang mengatakan ianya dilarang, antaranya ialah Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, ianya dilarang main kompang, main gendang dalam masjid, selawat Nabi tu, buat qasidah tu, ya, buat maulid rasul tu, dia kata haram kerana ia boleh mengganggu orang yang beribadat seperti solat, baca Quran dan lainnya. Ada ilatnya, ada karenanya, ilatnya apa dia? Kerana ia boleh mengganggu. Ada ilat dia, boleh ganggu solat orang, zikir orang dan sebagainya. Jadi betul ya, betul ya, Nabi pun kata lagu tu. Kalau mengganggu orang, kita ni baca Quran kuat-kuat, tak pakai gendang pun ganggu orang sembahyang, haram. Tak payah pakai gendang. Baca Quran pun dalam masjid kuat-kuat, buat taranum lagi, bayati suri. Ya. Bayati suri nahwan. Udah dia taik kuat-kuat. Belakang dia orang sembahyang. Haram. Tak payah pakai gendang pun haram. Sebab apa? Ganggu orang sembahyang. Maka banyak jugalah orang-orang berpakai dengan pendapat ini. Pasal apa? Pasal tidak mahu terjun ke lembah khilaf. Sebab al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar daripada khilaf itu sunnah. Tapi atas dasar orang kata menjinakkan orang-orang ke masjid berselawat ke atas Nabi. Di sana ulama-ulama mutaakhirin ada lagi satu pendapat. Jadi pendapat itu jangan kita pegang yang tadi saja, pasal ada lagi pendapat ulama yang lain. Itu satu ulama, Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia kata dia larang. Itu pun ada ilatnya. Tapi ada pula ulama yang lain dalam mazhab Syafi'i juga, dia kata apa? Dia kata apa? Yang saya tanya tadi, masjid dengan Muhammad, Nabi Muhammad, mana lagi mulia? Masjid dengan Nabi Muhammad mana lagi mulia? Nabi Muhammad lagi mulia. Kalau Nabi Muhammad lagi mulia pada masjid, takkan nak sebut nama Nabi tak boleh dalam masjid. Baik, kalau orang kata zaman Nabi tak ada main gendang, sila buka sirah. Zaman Nabi sudah ada gendang, ada dufun di masjid. Zaman Nabi sudah ada dufun. Dan adakah boleh main gendang dalam masjid? Kalaulah tak boleh main gendang dalam masjid, ya, tak adalah Nabi nak Nabi, tentu Nabi larang dufun dimainkan di dalam masjid untuk memanggil orang solat. Sebenarnya ada dah berlaku daripada zaman Nabi. Baca sejarah. Dan ada orang membacakan syair-syair agama dalam masjid, di samping ada dufun. Nabi melihat tidak pun melarangnya. Jadi maknanya apa? Dah tak ganggu orang sembahyang, tak ganggu orang zikir, tak ada lah masalahnya. Itulah dia guna pakai pendapat ini oleh ulama-ulama mutaakhirin. Dia main gendang, main dufun, main kompang dalam masjid untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka di sana saya jawab beginilah. Maka hukum menggendang dalam masjid itu adalah khilaf di kalangan ulama Syafi'i. Kalau orang kata lebih baiklah kita keluar daripada khilaf, ya silakan, kita jangan bantah. Sebab ada pendapat ulama kata jangan. Tapi kalau kita ada pula orang kata kalau ianya bagus untuk mengajar orang yang memang jauh daripada masjid, bila ada muzik hiburan dia seronok datang, ada apa kita nak kata jangan juga? Sedangkan yang tak datang masjid tu anak kita barangkali, cucu kita barangkali. Tiba-tiba dia datang sebab ada maulid main gendang dan dia pun seronok, akhirnya dia datang masjid. Kita nak kata apa? Celaka kan syukur. Maka benar khilaf ni tak payahlah nak diperbesar-besarkan. Tengok ya faedahnya, fadilatnya. Mana lebih baik? Mana lebih baik? Atas jalan uslub dakwah mana lebih baik? Ya. Macam kita pakai rakaman ni lah. Zaman Nabi mana ada orang rakam FB. Ada agak FB zaman Nabi? Ha? Pakai buat apa? Bid'ah. Itu tak bid'ah lah. Atas dasar uslub dakwah, maka apa saja yang baik itu namanya bid'ah hasanah. Kalau tak ada benda tu dibuat zaman Nabi. Sebab tu kata Imam Syafi'i, al-bid'atu hasanah, al-bid'atu qismani. Bid'ah itu dua. Apa dia? Qismun hasanatun wa qismun sayyi'atun. Bid'ah itu dua. Yang pertama bid'ah kebaikan, bid'ah yang baik, hasanat. Yang kedua bid'ah sayyi'at, yang jahat, yang berdosa. Jadi kita hitung balik, berdosa kan? Sedangkan ada apa nas Nabi sendiri tidak melarang sahabat main gendang dalam masjid. Kalau kita lihat zaman Nabi, bukan hanya main gendang, main pedang dalam masjid. Mana lebih mudarat lagi? Main gendang ke main pedang? Main gendang barangkali ya, kalau kena kepala tak sakit rasanya, sikit-sikit je lah. Pedang kalau kena kepala putus, cangkul pun hampir putus petang tadi. Orang cangkul tanah, dia duduk bawah cangkul. Tidak masuk kubur dah. Nak kali saya pesan orang bercangkul jangan duduk depan. Nak pergi depan duduk jauh lah sikit. Dah lah, dia letak kepala dah hidup. Tak kena. Saya ingatkan kepala putus, wali kopiah putus. Tidak melani baca tahlil arwah. Cik baik. Cerdik lah? Cerdik. Itulah dia uslub dakwah tadi ya. Jadi kalau orang komplain lah main gendang tak boleh, ada istimbatnya orang yang kata boleh itu, dan ada istimbatnya orang yang kata tak boleh. Jadi kalau orang tu kata tak boleh, biarkan sajalah. Jangan kita duk tengking-tengking dia, benda tu khilaf. Dan orang yang kata tak boleh tu pula, janganlah pula marah-marah dengan orang yang kata boleh. Dia kata sesat lah, bid'ah lah, kena tarik toliah dan lain sebagainya. Janganlah begitu. Itu namanya al-khilafu, al-ikhtilafu ala ummati rahmah. Bersalah-salah pendapat ke atas umat itu rahmah. Itu khilaf saja. Yang tak khilaf tu kenapa kamu tak nak lawan tadi tu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa tak nak lawan? Ya tu tidak ada khilaf haramnya. Betul tak? Yang tak mengaji tu, yang langsung tak datang masjid, Jumaat pun tak datang, tak ada khilaf haramnya. Kenapa kamu tak pergi rumah dia ajak main masjid? Orang pergi masjid juga, kamu nak ganggu walaupun sebenarnya itu khilaf. Apa sebenarnya di dalam hati kamu itu? Kalau benar kerana Allah, ya tak apalah. Ya, Jakim pernah mengeluarkan fatwa, dia kata dia larang. Jakim melarang
ya, buat maulid Rasul dalam masjid main gendang, JAKIM melarang. Tak apalah dia nak melarang. Dia ada kuasa bukan, ya. Jadi orang yang kata melarang tadi ni, kita jawab beginilah, benda tu khilaf. Cuba fikirkan. Ada baiknya ataupun memang buruk, semata-mata buruk kalau kita buat majlis itu untuk mengajak orang yang jauh daripada masjid supaya mereka suka datang masjid. Bukankah ada 7 orang yang dinaung di bawah arasy Allah, antaranya orang yang bergantung hati dengan masjid? Maka kita buat begitu untuk jadi orang-orang yang jauh dengan masjid supaya datang masjid. Bukankah kita tu salah seorang orang yang mengajak orang supaya bergantung hatinya dengan masjid? Ataukah kita tak dapat apa-apa, sedangkan itu hanyalah khilaf sahaja? Maka renung-renungkanlah dan fikirkanlah. Jadi orang yang memperkatakan hukum buat maulid Rasul dalam masjid main gendang ni, yang pertama dilarang. Tapi tidak pula dia membid'ahkan orang yang bermain gendang dalam masjid, seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Sila buka kitabnya. Yang kedua, dia mengatakan harus. Ya, sebab apa? Sebab ada istinbatnya, Nabi tidak melarang pun ada sahabat main gendang dalam masjid, bahkan main pedang yang lebih besar mudarat kalau nak banding dengan gendang. Sila buka sirah Nabi. Dan yang ketiga, orang yang semata-mata kata bid'ah dalalah, orang yang main gendang dalam masjid. Maka mereka itu saya kaji-kaji tengok, rupanya Abdul Wahhab Wahhubbin, bukan dari ahli sunnah wal jamaah yang bermazhab Syafi'i. Tak mau sebutlah namanya, nanti jadi kacau. Wallahu a'lam. Jadi siapa-siapa nak buat maulid Rasul dalam masjid, ya, kalau takut dimarah JAKIM, tak usah buat kat dalam masjid lah, buat kat luar sikit, dia tak kacau dah. Buat podium kat luar, buat di luar. Jadi nak kena jaga, buatlah AJK masjid, pengurusi masjid, imam masjid. Lagi tak pasal-pasal aja kena jawab, susah. Pasal dah berlaku dah kat Selangor dulu. Satu sahabat saya 3 bulan kena gantung lesen tauliah dia sebab buat maulid Rasul dalam masjid main gendang. Dia nak menjawab dia 3 bulan kena gantung, lepas tu dia bagi balik lah. Tu dia. Jadi sekian dia maklumkan. Dia saya ni hentam berani dia, nak gantung. Tu saya tanya imam. Kalau imam kata berani, saya pun berani. Kalau imam kata takut, tak apa, kita buat kat luar. Kalau JAKIM pun dia tak salah sebenarnya, pasal dia pakai pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti yang melarang, taklah salah. Cuma dia barangkali kita berbaik sangka, dia tak nak bagi orang bagi kecoh-kecoh. Sebab ada kata boleh, ada kata tak boleh. Tak mau kecoh-kecoh, buat juga kat masjid, tapi di luar masjid buat dekat podium, Jangan buat dalam masjid. Taklah salah JAKIM, taklah salah jabat agama. Mereka nak jaga khilaf tu. Sebab apa? Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada khilaf itu sunat. Ya. Dia kata tak buat dalam masjid, tentu orang tak kata apa dah. Tu kata keluar daripada khilaf itu sunat. Maka untuk ambil jalan selamat, keluarlah daripada khilaf. Nak buat juga masjid, terus buatlah masjid, buat kat luar. Orang tak kata apa lah kan. Kalau nak bahas, boleh bahas lah. Tapi nak bagi selamat, tak nak bagi orang kata apa, kita buat kat luar lah. Ada buat podium kecil, orang yang dengar duduk dalam masjid. Orang nak buat qasidah, duduk di luar masjid, buat podium kat dia. Selamat. JAKIM tak kacau, jabat agama negeri pun tak kacau dah. Wallahu a'lam. Jadi kepada yang bertanya tadi, moga dia tengoklah FB malam ni. Siapa saya pun tak tahu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نوّر قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا ما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.